Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat simple je tutorial kali ini untuk delete record ataupun padam record yang ada dalam Firestore. Delete daripada mobile phone. So sebelum ni kita dah buat update. So yang mana kita sebelum ni kita buat insert record, kita buat update record. Yang mana update record ni kita modified data yang sedia ada dalam Firestore, dan kemudian kita akan simpan update dia masuk ke dalam Firestore. And then kalau kita perasan kemarin masa kita buat page untuk update, kita ada juga buat button untuk delete. So dalam delete button ni adalah dia akan hantar kita punya ID, hantar kepada Firestore, dan dia akan delete daripada Firestore. Firestore tu tempat kita simpan database lah, data kita, record kita. Cuma yang tutorial lepas dia tak function lagi. Dia tak function lagi. Jadi hari ni kita akan buat function button delete ini untuk function. So kita nak delete. Kita nak delete record yang ada dalam database. Cumanya dia punya kelebihan kat sini bila ni adalah flow macam mana kita nak delete satu record. So first page kita ada senarai record. Kita ada senarai record, and then kalau kita long press pada ni pada satu-satu record, dia akan hantar kepada page update, yang mana korang boleh update dia punya record. Dan ada satu lagi button untuk padam. So let's say user tekan padam, dia akan keluar satu confirmation box ataupun alert dialog box untuk memastikan yang user intentionally nak padam. So kalau dia confirmkan dengan klik yes, ya padam, then obviously kita akan padam teruslah dari Firestore. Tapi kalau dia pilih untuk batal, abort, maksudnya tekan button padam tadi, tak jadilah untuk delete record. Okay guys, so macam biasa kita punya code ada di sini di github.com/khairulnizam/makanapps. Dan pastikan korang subscribe kepada channel kami di YouTube. Ini yang last. Ini akan jadi yang last lah, mungkin esok lusa insyaAllah. So kita start rujuk kepada kita punya GitHub. Kalau dalam GitHub ni ada satu function special nama dia show dialog. Yes, function ni nama dia show dialogs. So, show dialog ni apa yang dia buat, dia akan paparkan dialog box. Mana ni? Yang ni, amaran. So amaran ni akan dipaparkan. Akan dipaparkan melalui function show dialog. So dalam show dialog ni dia akan keluarkan dua button. Satu confirm to delete record. Satu yes, delete maksudnya confirm. Dan satu lagi button untuk cancel ataupun abort. Button untuk cancel ataupun abort. So kita kena panggil function ini, function show dialog ini, daripada sini, daripada on press pada button delete. So sekarang ni kita berada di mana? Update page.dart. So yang penting kita panggil function show dialog. Panggil function show dialog. So apa yang penting adalah kita buat ataupun adakan dia punya function show dialog ni, yang mana dia akan memaparkan dialog box dengan dua button. Button yang pertama teruskan proses delete, button yang kedua untuk kita abort ataupun batal, cancel. So copy yang ni, then kita akan masukkan dalam ni dia akan call show dialog. Korang boleh call je lah show dialog, tapi off kejap since ada error sebab dia tak jumpa function tu. So di bawah widget ini, maksudnya di bawah widget ni dalam kelas yang sama kita akan paste kita punya show dialog function. So dalam show dialog function ni mungkin kita akan adjust sikit supaya dia selari dengan kita punya behavior. Sebelum ni mungkin kita gunakan bahasa Melayu.
So saya nak bagi dia synchronize dengan page yang lain. Confirm to delete, betul nak padam record. Okey, ya padam, contohnya kat situ lah, ya padam. So yang ni record. Rasa ni tak perlu kot. Okey, ni tak perlu. Kita akan letak toast ini di button untuk delete tadi. Okey, delete record. Oh sorry. Okey, delete record. So kita ada satu function lagi nama delete record. Okey, delete record. Delete record ni adalah function yang akan panggil kita punya delete record. So adalah satu function lagi. Batal. Okey, ini tak perlu lah kot. Okey. So satu lagi, nama menu. Okey. So kita ada update record. Okey, so bawah ni kita akan buat satu function nama dia delete record. Okey, delete record. Okey, delete record. So oleh kerana delete record ni sebenarnya akan melibatkan macam ni melibatkan async await. Jadi kita gunakan future untuk sebagai return value dia, dan kita akan masukkan di sini. Kita akan hantar. Okey, apa yang akan dihantar? Context dengan ID. Okey, context dengan ID dan ID. Okey, so dia akan panggil yang tu lah. So yang ni dia akan panggil function update. Sorry, delete. Okay, dia akan panggil function delete record. So apa yang ada dalam delete record adalah dia lebih kurang macam okay, yang ni dia akan buat connection kepada Firestore kita. Okay, ni cara kita nak buat connection kepada sorry, kita ada async kat sini. Async ni macam sebenarnya multi-threading yang sebenarnya dia buat background process, bukannya pada UI. Sebab apa kita buat async await ini? Supaya proses untuk communicate dengan Firestore dan delete record daripada Firestore tu tidak mengganggu kita punya interface ataupun user interface UI. Kalau user interface kita terganggu, apa yang berlaku adalah high probability untuk dia hang ataupun freeze. Okay, collection kita apa? Menu. So sebab tu kita terpaksa gunakan multi-threading ataupun multitasking, yang mana dia gunakan async await. Dia macam try and catch lah. Okay, tapi try and catch tu lebih kepada internal punya consumption. Tapi ini melibatkan facilities daripada luar, contohnya server daripada luar. Jadi kita terpaksa guna async await supaya dia tidak mengganggu UI kita dan menyebabkan mungkin dia akan collapse lah. Okay, collapse ni maksudnya ialah kita punya apps akan frozen lah. Let it go. Bukan frozen tu lah, dia akan okay, delete. Frozen tu maksudnya dia akan freeze lah. Bila freeze dia akan hilang data. Itu yang kadang-kadang along the way tu bila kita try nak, let's say nak save data ke yang banyak, dia truncated, dia terputus somehow rather sebab kita punya
kita punya ni hang, kita punya apps hang, dia tak berlaku proses penyimpanan data tu. Okay, so dia lebih kurang macam tu lah. Ini adalah function untuk kita delete. Okay, kita ada satu connection yang point kepada kita punya collection, iaitu menu, dan kita bawa dia punya ID ni kat sini, dan dia akan doc.delete ni maksudnya kita akan delete by ID number tu lah. Okay, delete by ID number. Okay, delete by ID number. So kita rujuk sekejap kat kita punya okay, delete okay, dot delete. Okay, so by right lebih kurang macam tu lah. So should be dah ready. Should be dah ready. Should be dah ready. Okay, sebab sorry, kita kena push kat sini. Okay, so that dia compile dan update APK yang baru. Kemudian dia akan display dalam kita punya ni lah, display dalam kita punya dia punya phone. Aduh, lambat betul dia on. Apa? Okay. Tunggu sekejap, wahai kawan, kerana hujan belum turun. Mana APK dia ni? So dia akan push ke sini. Sepatutnya dah ready, tapi dia tengah push kita punya APK. Okay, so kita letak tepi sekejap. Oops, sorry. Okay, ada ketam belado lah pula. Okay, ketam belado sedap lah pula. Tadi buka puasa nasi je lah. Okay, so kita masuk kepada record yang ada test delete tu. So button padam ni kat sini, mana merah. Okay, ni padam lah pula. Padam ni macam delete lah, buang. Okay, so bila kita klik ni, sepatutnya apa yang dia buat, alah, dia off. Sorry. Okay, kita on balik. Okay, dia akan panggil show dialog. Kalau kau off ni, kalau kau comment dia, maksudnya dia tak akan panggil show dialog dan dia tak akan delete lah. Ayolah. Okay, so kita terpaksa on kan dia untuk panggil show dialog. Klik di sini. Itu yang kita nak. Okay, betul nak padam record. Betul. Muktamad. Okay, kalau muktamad, korang boleh klik kat sini. Kalau korang zoom sekejap Okay, kalau amaran ada seorang kawan nama amaran. Okay, kalau nak batalkan, klik kat sini batal. Batal tak jadilah, buat dah kalau klik sini. Dan kita confirm dia, ya, padam. Telah dipadam. Okay, telah berjaya dipadamkan. Dan zoom out je. Dah hilang. Okay, kita buang ketam belado ni pula. Satu-satu lah. Okay, kita try lah. Wrong press. Then kita akan buang ketam belado ni. Klik padam. Ya, padam. Dah dipadam. Okay, habis. Okay guys, setakat tu je lah simple tutorial untuk delete. Sebenarnya delete ni mudah aja. Tapi oleh kerana saya nak buat confirmation dialog box tu, satu hari lah study untuk dapatkan ni pop-up ni. Dan sebelum dia delete betul-betul, kita minta user reconfirm. Okay, reconfirm. Okay guys, so next tutorial kita akan buat authentication. Ini aku yang paling suka lah sebenarnya. Authentication ni aku paling suka. So mungkin esok kita study dulu the whole day untuk buat authentication. Kemudian baru malam kita akan buat dia punya
tutorial. Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.